Baik, tuan-tuan dan puan, kita kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, muka surat yang ke-20, baris yang ke dari bawah. Wahid, Isnani, Selasa, Arba'an, Khamsah, Sittah, Sab'an, Thamaniyah, Tis'an, Asyara, Ahada, Asyara, Isna, Asyara, Salasata, Asyara, Arba'ata, Asyara. Ar-Rabi' As-Satrul Rabi' Ar-Rabi'a Asyara. Baris yang ke-14, ke-11 sama. Di situ kita berhenti dalam kurungan. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Ke-11-nya sama. Ke-11-nya dari 20. Nya itu kembali kepada sifat. Sifat apa? Ummahatus sifat. Sifat-sifat yang besar, yang utama, yang sekurang-kurangnya kita pelajari. Maka pada malam ini sifat yang ke-11. Juga kita akan sekalikan dengan sifat yang ke-12. Biasa dalam kitab Arab ni pun disekalikan as-sama' wal basar. Kitab ini pun selepas mentakrifnya akan masuk ke sifat yang ke-12, iaitu basar. Dibahaskan secara bersama maksudnya. Artinya, mendengar Allah Ta'ala. Basar itu adalah sifat pendengaran. Allah mempunyai sifat pendengaran. Mustahil ia tuli. Samam, summun, pekak, tak mendengar. Mustahil. Allah itu Sami'. As-Sami'u salah satu daripada Al-Asma'ul Husna. Dan kita sebutkan juga bahawa Asma'ul Husna juga adalah merupakan sifat. As-Sami' yang maha mendengar. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni kalau dalam bahasa Arab dia ada makna mubalaghah. Makna melampau. Sebab itu kita terjemahkan sebagai yang maha mendengar. Dan barang yang pada maknanya, iaitu mendengar dengan telinga. Ini kita baca dengan mustahil tadi. Mustahil ia tuli, ya, dan barang yang maknanya. Makna apa? Makna yang serupa dengan tuli itu tadi. Pekak, tak dengar, pekak badak, terhad pendengarannya. Kalau jauh dah tak dengar, kalau perlahan dah tak dengar. Itu pada barang yang maknanya, iaitu mendengar dengan telinga, termasuklah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan anggota telinga, dengan gegendang, memerlukan udara, memerlukan angin untuk membawa gelombang suara. Kalau tidak pun tak dengar. Mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau disyarat atas, atau disyarat pada yang didengar itu ada suara. Allah Subhanahu Wa Taala ni mendengar walaupun tidak ada suara. Bagaimana? Allah SWT mendengar kalamnya sendiri. Kalamnya sendiri. Kalam Allah SWT itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Ya? Jadi Allah SWT ni walaupun ya tidak ada suara, pendengarannya meliputi. Maksudnya. Bukan macam kita. Nah. Lagi hampir. Maksudnya apa? Mustahil kalau pendengaran Allah SWT itu dia buat syaratnya mesti dekat. Kalau jauh, sudahlah Allah SWT tak dengar lah. Mustahil. Ya? Atau tiada hingar-bangar.
Disyaratkan juga pendengaran Allah SWT itu mesti tidak bising. Kalau bising hingga bangga, Allah SWT tak dengar. Mustahil tu. Ya, mustahil. Yaitu mustahil sekaliannya. Atas sama Allah Ta'ala. Apa dia tadi? Apabila kita syaratkan bahawa pendengaran Allah SWT itu mestilah ya bersuara, mesti dekat, mesti tak bising, ya. Itu semua adalah mustahil. Mustahil sekaliannya. Kalau nak menjadi syarat pada pendengaran Allah SWT. Kerana pendengaran Allah SWT itu sempurna, tidak terbatas, tidak terhijab, tidak terdinding, tiada beza padanya suara yang perlahan, suara yang kuat, atau tidak ada suara pun. Allah SWT masih dengar. Ya? Tak terbatas kepada apa? Kepada ruang lingkup, gelombang, udara, angin, dan memerlukan telinga, anggota, memerlukan gendang pula dan sebagainya. Ada. Ya, sifat Allah SWT itu sudah sempurna. Dia tidak terbatas macam kita. Baik. Kedua-belasnya basar. Artinya melihat Allah Ta'ala. Basar. Sifat penglihatan pada Allah SWT. Dia punya isim fa'ilnya basir. Atas sifat musyabbahah basirun. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir. Basir apa dia? Yang maha melihat. Ya. Mustahil ia buta. A'ma. Ama. Kalau a'ma ni yang buta. Ama, buta. Umyun. Ya. Mustahil Allah SWT itu buta. Dan pada barang yang maknanya buta, rabun, apa lagi? Tak nampak. Mustahil. Ataupun iaitu melihat dengan mata. Kena ada anggota. Anggota macam kita. Ada biji matanya. Memerlukan cahaya untuk melihat. Tak. Ya. Allah SWT melihat dengan sifat basarnya. Itu ahli sunnah wal jamaah ya tuan-tuan. Ahli sunnah wal jamaah ni yang paling sederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sederhana. Keluar antara darah dan daging itu susu yang putih. Segar, berkhasiat. Ya. Jangan jadi seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah SWT melihat juga. Tapi melihat dengan zat. Tak ada sifat ma'ani ni. Mendengar dengan zat. Ada pula golongan musyabbihah atau mujassimah. Musyabbihah ialah orang yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Mujassimah ialah orang yang menubuh badankan Allah SWT. Mengatakan Allah SWT itu beranggota. Melihat dengan mata. Sudahlah dah. Ya? Melihat dengan mata. Dan dia kata Allah SWT itu ada dua matanya. Ada dua matanya. Ya. Tapi tak disebut kanan kiri. Kalau tangan tu ada tangan kanan, ada tangan tak, kedua-dua tangannya adalah belah kanan. Ya. Dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebutkan, ini kita masuk pada persoalan yang sering menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat, kerana ada orang yang mensabitkan anggota badan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangannya itu tangan kanan belaka.
Tangan ada dua tapi belah kanan belaka. Ya. Dan ada saudara kita di sini hari tu, dia kata memang kita boleh bayangkan Allah SWT tu. Kalau boleh bayang macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tangan dua-dua belah kanan. Lepas itu dalam ayat lain, tuan-tuan, Allah SWT tidak sebutkan hanya musanna, hanya dua tangan. Allah SWT sebut ada tangan saja. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mufrad, se. Ya, bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk sikit. Yadun itu mufrad. Lepas itu dia ada musanna, dua, yang diduakan. Yadani. Bal yadahu mabsutatan. Mabsutatan. Artinya, tangannya terbuka dua. Dua terbuka, maksudnya pemurah. Dan ada jamak. Aidin. Itu jamak taksir. 3 ke atas. Dalam ayat ada disebut mufrad. Yadullahi fawqa aidihim. Ada disebut dua. Bal yadahu mabsutatan. Dua. Dan ada sebut banyak. Was-samaa'a banainaha bi'aid. Dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Dalam surah apa tu? Ya, dan langit itu Allah SWT bina dengan tangan-tangan di situ sebenarnya. Tangan-tangan disebut bi'aidin. Jadi nak pakai yang mana sebenarnya? Dalam surah Az-Zariyat. Ya? Surah Az-Zariyat ayat 47. Nak pakai yang mana? Satu ke, dua ke, atau tiga, atau banyak? Ya? Sebab itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita alihkan maknanya kepada makna majaz. Makna majaz dipanggil takwil. Takwil itulah tafsir sebenarnya. Mengikut disiplin ilmu, mengikut disiplin bahasa Arab, mengikut dalil-dalil yang lain berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, bukan sembrono tuan-tuan dan puan-puan. Masuklah juga sebab itu ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentakwilkan biaidin ini dengan quwwah, dengan kekuatan, kekuasaan, bukan dengan tangan-tangan. Kalau nak terjemahkan sebagai makna zahir, wa banaina was-samaa'a banainaha biaid, dengan tangan-tangan lah. Dengan tangan lah. Ya. Dan bukan setakat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tokoh-tokoh tabi'in juga termasuklah Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid dan Sufyan Ats-Tsauri mentakwilkan aid itu sebagai kekuatan, kekuasaan. Dalam mana-mana bahasa pun tuan-tuan dan puan-puan, tangan ini mana apa? Dalam tangan dia tu. Mudah periksa 8A ni. Tengah periksa apa? Musim periksa UPKK. 8A dalam tangan je anak-anak murid kita. Contoh. Kampung Amir lawan Kampung Raja, lawan bola. Pemuda-pemuda masjid dia lawan bola untuk mempereratkan ukhuwah silaturahim. Orang Kampung Amir kata, tengok-tengok. Alah, cek-cek ni Kampung Raja. Dalam tangan kita dia ni. Ke sebelah-sebelah orang tu duduk dalam tangan dia. Baik, itu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam manhaj kita, ya, seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatul Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwit wa rum tanziha. Ya, semua nas yang mewahamkan ataupun yang memungkinkan pergi kepada musyabbihah, pergi kepada mujassimah, yang memuskilkan, ya, mungkin orang akan menganggap bahawa Allah SWT itu beranggota, bertubuh badan. Apa yang perlu dibuat? Awilhu, takwilkan, alih kepada makna majaz. Tangan di situ maksudnya kekuasaan, kemurahan. Warum tanziha,
Au fawwidhu, au fawwid. Au fawwid ataupun serahkan tafwid. Tafwid ni tuan-tuan dan puan-puan kita serahkan kepada Allah Subhanahu taala macam salafus soleh dulu. Amirruhu ala zahiriha. Baca seperti kamu baca dalam Al-Quran, begitu saja tanpa diterjemahkan pun, tanpa ditafsirkan, tanpa dihuraikan. Mari orang zaman sekarang ala haqiqatihi, ala haqiqah, ala haqiqah. Artinya secara hakikat, secara hakiki. Dia sebut tangan secara hakiki, sebut mata secara hakiki. Lepas itu yang dinafikan ialah kaifiatnya kita tak tahu. Tapi secara hakiki. Dah ulama-ulama salaf dahulu menyerahkan kepada Allah SWT. Wa zahir laysa bimurad. Yang zahir itu bukan dia maksudkan dalam ayat. Itu tanzih dia panggil. Warum tanziha. Itu. Jadi sekarang ni dia terjemah. Lepas terjemah syarah pula. Terang ni dalam nama Allah SWT boleh dibayangkan. Cubalah bayang tuan-tuan dan puan-puan. Mata. Ya. Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Fa'innaka bi'ayunina. Fa'innaka bi'ayunina. Dalam bentuk jamak. A'yun. Ya. Lepas itu disebut dalam bentuk mufrad. Litusna'aini. Di bawah pengawasanku. Ya, bila Allah SWT firmankan kepada bonda Nabi Musa alaihissalam supaya campakkan ke laut. Dan di akhir ayat itu Allah sebut litusna'aini. Biar diambil oleh Firaun dan isterinya dijaga, sedangkan Firaun itu adalah musuh Allah SWT dan musuh Nabi Musa alaihissalam. Litusna'a ala aini. Litusna'a ala aini maksudnya di bawah pengawasanku. Di bawah pengawasanku. Tajri bi'ayunina. Takkan kita nak terjemahkan sebagai tajri bi'ayunina, mengalir belayar di dalam mata-mataku. Di bawah pengawasan lah. Di bawah riayah. Penjagaan Allah SWT lah. Kita boleh sebut gitu tak? Sebab itu, orang yang menyiasat, detektif, dia panggil mata-mata. Mata-mata. Bukan dia tu banyak mata. Bukan dia banyak dua butir mata. Tuan-tuan dan puan-puan itu. Tuan-tuan. Jadi, ain di situ. Mari dia orang ni, dia kata mata ada dua. Allah SWT. Dah, sudahlah dah. Maka Allah SWT melihat dengan mata. Ajar orang awam. Ya. Sekali Allah SWT sebut dua. Dalam hadis ada dua sebut. Itu ada Allah SWT sebut satu. Aini. Mufrad. Ada yang Allah SWT sebut a'yun. Banyak mata. 3 ke atas. Yang mana satu? Kalau kita isbatkan Allah SWT itu ada mata. Mana satu? Ni. Awas ya, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak sekarang ni. Laku pula tu. Antara dia, ciri-ciri orang yang begini, dia akan bagi amaran tuan-tuan. Jangan belajar sifat 20, dia kata. Jangan belajar sifat 20. Larilah kamu daripada sifat 20. Orang-orang Islam kita ni dah lemah imannya, dah lemah akidahnya. Sekarang ni ikut macam-macam. Beberapa hari lepas saya tengok ada pun dalam TikTok tu. Dia kumpul 4 orang ni. Dia pakat. Tak payahlah mengembalikan kami kepada jalan yang benar. Kami dah duduk benar dah. Allah itu Muhammad. Muhammad itu Allah. Sudah. Sedak je. Ada dalam TikTok saya lalu di FYP saya. Ni zaman sekarang. Jadi, menjauhkan orang daripada ilmu-ilmu yang penting seperti ini. Untuk menjaga akidah umat Islam. Dan manhaj ini sudah ribuan tahun. Mungkin 1000 tahun lebih. Menjaga kemurnian akidah Islam. Kita bawa gitu gak tuan-tuan dan puan, berat. Jadi Allah SWT melihat dengan sifat basarnya. Bukan dengan matanya. Itu yang kita nak tegaskan tuan-tuan dan puan. Dan ini disebut oleh ulama-ulama kita tentang
prinsip ya, ini asasnya. Dalam kitab Tijan Ad-Darari oleh Imam Al-Bajuri, "Falaisa lahu yadun wala 'ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadits." Dan tidaklah bagi Allah SWT itu ada tangan, wala 'ainun, dan tidak ada mata, wala udhunun, dan tidak ada telinga, wala ghairu dzalik, dan tidak ada anggota-anggota selain daripada itu, min sifatil hawadits, daripada sifat-sifat makhluk. Dan disebut oleh Syekh Muhammad Al-Fudali dalam Kifayatul Awam, fahuwa ta'ala munazzahun al-jawarihi min famin wa ainin wa udhunin wa ghairiha. Dan Allah SWT itu suci daripada segala sifat yang beranggota, yang maksudnya beranggota badan, daripada mulut, mata, telinga dan selain daripadanya. Maka suci Allah SWT itu daripada sifat-sifat seperti sifat beranggota, ya, mulut, telinga, mata, tangan, kaki. Baru ni saya dengar tapak kaki pun disebabkan pada Allah SWT. Tapak kaki pun ada. Maka ada saudara kita tu, dia kata kita memang boleh bayangkan Allah SWT. Bayanglah. Bayang. Dia bayang macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jenuh kita nak jawab di sekolah. Budak dari 1, dari 2, dari 3, hingga darjah 6. Mari bayangkan Allah SWT. Macam-macam. Ya. Di rumah pula tak ada penekanan. Tengok Dragon Ball. Dia kata Allah SWT ni bulat tu, Ustaz tak? Bulat berapi. Itu saya kata Dragon Ball. Jadi anak-anak kita kena tekankan mula daripada dia pandai bercakap. Faham dah? Kena tekankan akidah. Akidah apa? Laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu lil hawadits. Qiyamuhu bi nafsihi. Allah SWT itu tidak perlu kepada yang menjadikan. Tidak perlu kepada Tuhan lain yang menjadikan dia. Dia ada tanpa permulaan. Dan dia tidak ada akhirnya. Kemudian dia tidak serupa dengan segala makhluk. Jangan masuk dia punya apa? Dia punya logik dia. Masuk logik dia, jenuh kita nak jawab. Abah, Allah mandi ke tak? Allah tak mandi. Busuk dia. Busuk lalu. Logik. Abah sekejap lagi. Allah makan tak? Allah tak makan. Kita kata. Lapar dia tak? Pasal dikiaskan dengan dia. Jangan kiaskan dengan manusia. Baik. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Persoalan akidah. Maka ada orang yang nak menjauhkan ini. Sedangkan inilah akidah majoriti, dia panggil Sawadul A'zam. Seluruh dunia Islam. Termasuklah di Malaysia. Termasuklah di Terengganu, terutama tuan-tuan dan puan-puan. Dia khutbahkan beberapa bulan lepas. Inilah kitab yang disebut Kifayatul Awam, contoh. Yang perlu menjadi rujukan kepada kita semua. Jadi kalau ada orang bawa yang lain-lain tu, tuan-tuan dan puan-puan hati-hati. Di Terengganu. Menyalahi fatwa. Baik. Kita sambung di mana tadi? Mustahil ia buta. Dan barang yang pada maknanya iaitu melihat dengan mata. Itu kita dah terangkan secara detail. Atau disyarat pada yang dilihatnya itu berjirim, bercisim. Yang ada ketulannya. Ada zatnya. Ada anggotanya. Ada badannya. Ada objeknya saja Allah SWT nampak. Allah SWT lihat. Tak jadi syarat, ya? Tak jadi syarat. Yang mempunyai warna, yang ada warna saja Allah SWT nampak. Tak. Atau hampir, yang dekat saja Allah SWT nampak. Yang jauh Allah SWT tak nampak. Atau tiada dinding. Balik dinding dah Allah SWT tak nampak. Tak syarat, tak jadi syarat. Dinding itu. Ada hijab. Allah SWT tak nampak. Maka sekaliannya itu mustahil atas basar Allah Ta'ala. Ya.
Bila kita syaratkan bahawa Allah SWT tu boleh melihat, boleh nampak dengan sempurnanya, mesti ada jirim, mesti ada jisim, kemudian mesti ada warna, mesti dekat, kalau jauh dah tak nampak, ya. Kemudian mestilah tidak ada dinding. Atau mustahil semua syarat pada penglihatan Allah SWT. Penglihatan Allah SWT tidak terbatas macam penglihatan kita, penglihatan makhluk. Kita ni memang dah gelap tak nampak, tak ada cahaya tak nampak, jauh dah tak nampak, siapa dah pun jauh. Kadang-kadang kabur dekat, jauh nampak, dekat tak nampak. Itu kita. Ya. Bila disyaratkan begitu, mustahil bagi Allah SWT. Serupa dengan makhluk lah kalau kita syaratkan bahawa Allah SWT nampak yang berjirim, berjisim. Ya, kita ni nampak yang berjirim, berjisim saja. Betul. Angin ini pun kita nampak lah. Tak? Elektrik tak nampak. Nyawa kita tak nampak. Tapi bagi Allah SWT ni, penglihatannya tidak dibatasi oleh kekurangan-kekurangan. Seperti apa dalam gelap. Ya, Allah SWT nampak. Nampak apa? Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah nampak. Seekor semut, hak yang paling kecil sekali. Allah SWT nampak. Kita dah tak nampak. Contoh. Baik. Penglihatannya sempurna. Dan kedua-dua, penglihatan basar Allah SWT ini, sama Allah SWT ini, dia ada, kalau kita kaitkan dengan sifat-sifat yang sebelum ini, dia yang pertamanya, dia betul-betul wujud pada zat Allah SWT, ya. Sifat ma'ani ini, seperti yang kita jelaskan, dia memang betul-betul wujud pada zat Allah SWT itu, sehingga kan di akhirat nanti, nikmat yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling special, istimewa di syurga ialah melihat zat Allah SWT. Dan sekiranya diangkat juga hijab, maka kita akan lihat, boleh lihat sifat Allah SWT, pendengaran Allah SWT, penglihatan Allah SWT. Dia betul-betul ada pada zat, dipanggil sengoti atau hak sengoti itu, ya, sifat wujudiyah. Baik, sifat yang ada dan sengoti, betul, benar. Baik, maka dia betul-betul ada. Kemudian dia tidak ada permulaan, ya, qidam. Sifat Allah SWT semuanya qidam. Dan dia tidak akan berakhir. Dia tidak akan fana. Dia baqa. Sifat Allah SWT semuanya baqa, kekal bersama dengan Allah SWT. Serupa zat dengan sifatnya tu baqa. Baqa, kekal, ya. Dan dia tidak berbilang-bilang. Dia tidak ada sifat sama tu ada 2, 3, 4. Sifat basar itu ada 2, 3, 4. Ya, di wahdaniyah. Wahdaniyah, kaitan dengan wahdaniyah. Artinya tunggal. Tunggal. Satu saja. Dan dia tidak ada yang menciptanya. Sifat Allah SWT itu tidak ada yang menciptakan. Bukannya Allah SWT yang ciptakan. Bukan zat Allah SWT ciptakan. Dia tidak ada penciptanya. Dia wujud bersama Allah SWT. Daripada azali. Ya, daripada azali. Sedia ada. Dan itu kaitannya dengan apa? Qiyamuhu binafsih. Tidak ada Tuhan yang menjadikan dia lagi pula. Dan dia tidak sama dengan makhluk. Pendengaran makhluk. Penglihatan makhluk. Ya. Apa kaitannya tu? Dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sekarang ni begitulah. Ya. Golongan-golongan mujassimah dan musyabbihah. Hubaya, awas, berhati-hatilah demi kesejahteraan akidah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan akhirnya majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.